Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Mak Jamil. Saya bersama-sama dua orang rakan saya iaitu Nurul Basirah binti Razak dan juga Siti Nur Zahra binti Yusof. Daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang tajuk isu-isu ketidaksamaan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan untuk subjek sosiologi pendidikan. Kita mulakan dengan pengenalan. Malaysia sangat terkenal dengan kewujudan pelbagai etnik seperti etnik Melayu, Cina, India, kaum pribumi Sabah dan Sarawak serta etnik lain yang menjadi minoriti. Statistik terkini telah menunjukkan bahawa kaum Melayu adalah paling banyak sekali dan diikuti dengan kaum Cina serta kaum India. Raja di bawah telah menunjukkan jumlah peratusan bagi setiap kaum. Kaum Melayu peratusannya adalah sebanyak 69.7%, diikuti kaum Cina sebanyak 22.5% serta kaum India sebanyak 68% dan akhir sekali diikuti dengan bangsa lain sebanyak 1.0%. Kepelbagaian etnik di Malaysia ini secara tidak langsungnya telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya serta adat resam. Baiklah, seterusnya kita lihat apa itu maksud budaya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, budaya bermaksud tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan juga cara berfikir individu. Manakala menurut Herskovits 1948 berpendapat bahawa budaya itu adalah kemajuan fikiran dan cara berfikir seseorang dan budaya juga ialah sesuatu yang diwarisi daripada turun-temurun dan daripada generasi ke satu generasi yang disebut sebagai superorganik. Manakala menurut tokoh tempatan iaitu Muhammad Taib Osman 1988 menyatakan bahawa budaya itu adalah satu himpunan kelengkapan dan Ismail Said Hussein Abdullah 2009 berpendapat bahawa budaya ini merupakan urutan perlakuan yang dipelajari dan diaplikasikan dalam masyarakat. Beliau juga mempunyai pendapat bahawa budaya mempunyai unsur perkongsian individu dan berbentuk menjadi kelompok budaya. Jadi secara ringkasnya dapat ditafsirkan bahawa budaya ini ianya merujuk kepada ciri-ciri dan penghasilan tingkah laku yang dipelajari oleh sekumpulan masyarakat daripada persekitaran sosialnya. Seterusnya kita lihat pula maksud kepelbagaian sosio-budaya. Apakah yang dimaksudkan dengan kepelbagaian sosio-budaya itu? Baiklah, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat menakrifkan bahawa kepelbagaian membawa maksud kepelbagaian berbagai jenis. Manakala sosio-budaya pula ditakrifkan sebagai hubungan masyarakat dengan budaya yang merangkumi cara hidup, adat istiadat dan lain-lain. Manakala menurut Edras Iping menakrifkan sosio-budaya ialah tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat dan menjadi nilai khas masyarakat tersebut. Manakala menurut Burnett pula, sosio-budaya ditakrifkan sebagai kesenian, moral, adat istiadat, hukum, kepercayaan dan kemampuan berfikir dalam sesebuah masyarakat yang bersifat kompleks. Selain itu, sosio-budaya juga membawa maksud satu cara hidup manusia yang sentiasa berkembang dan bercampur gaul dengan pelbagai kaum dan membentuk kepelbagaian dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahawa kepelbagaian sosio-budaya adalah kepelbagaian hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam negara yang sama dan hidup bersama.
Kepelbagaian sosio-budaya ini dalam sistem masyarakat majmuk telah memberi kesan kepada perkembangan sistem pendidikan di negara kita. Selain itu, ianya juga mewujudkan kesan kepada suasana pembelajaran. Guru seharusnya sebagai pendidik haruslah mengetahui dan mempelajari tentang sosio-budaya supaya tidak tercetusnya masalah. Guru juga mempunyai autoriti untuk mewujudkan suasana bilik darjah yang mesra budaya dan sekaligus memberi kesedaran tentang kepentingan sosial budaya dan juga bertata susila apabila berinteraksi dengan pelbagai kaum. Namun begitu, terdapat sebahagian guru yang tidak menitik beratkan tentang sosial budaya di sekolah. Dan hal ini telah mendatangkan kepincangan dalam sistem pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, terdapat guru yang melakukan pengasingan pelajar mengikut kaum dan juga agama. Hal ini telah mendatangkan masalah di dalam sistem pendidikan di negara kita. Oleh itu, kami Kumpulan 7 akan membincangkan isu-isu ketidaksamaan dalam pendidikan akibat kepelbagaian sosial budaya dari segi bahasa, layanan guru, gender, kaum dan pencapaian akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Basirah Razak. Di sini saya akan mengupas dua isu di antara isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Isu yang pertama ialah layanan guru terhadap murid. Di sini ada satu petikan yang diambil daripada Suri Perhatian pada tarikh 6 Jun 2010. Jadi kata-kata daripada seorang murid. Beliau mengatakan yang menjadi masalah ialah sikap seorang guru di sekolah ini masih status terhadap pelajarnya. Saya perasan guru ini hanya akan diberi tumpuan kepada pelajar yang kaya. Dengan pelajar yang bukan kaya, dia selalu mengatakan kami tidak akan berjaya dalam kerjaya nanti. Kata-kata guru itu membuatkan saya kecil hati dan kurang motivasi. Mari kita lihat keratan akhbar. Ini juga isu tentang layanan guru terhadap murid. Yang pertama, guru hanya suka anak ahli politik dan jutawan, dan akhbar kedua, amalan edukasi mesti diperhatikan. Isu layanan guru. Kita boleh lihat yang pertama kepada sikap double standard guru terhadap murid, dan yang kedua latar belakang ekonomi sosial murid. Sikap double standard guru. Kajian yang dijalankan oleh Profesor Dr. Harvey bertajuk diskriminasi terhadap kanak-kanak yang kurang berpelajaran dari keluarga berpendapatan rendah mendapati kanak-kanak dari kelas sosial rendah hanya mempunyai 76% peluang untuk memasuki sekolah aliran akademik. Sedangkan kanak-kanak dari kelas sosial yang tinggi mempunyai 96% peluang untuk dipilih, walaupun grade yang sama diambil juga. Setengah guru memberikan respons yang berbeza kepada pelajar yang mewakili kelompok kecil minoriti atau kelas sosial rendah. Mari kita lihat aspirasi guru terhadap murid. Ekspektasi guru terhadap prestasi pelajar berbeza dan kurang realistik. Profesor Dr. Stephen Hardy mengatakan guru memilih dan menyukai murid berdasarkan kelas sosial walaupun mereka mempunyai skill yang sama. Mari kita lihat contoh-contoh di sebelah. Murid kelas atasan kebiasaannya mempunyai potensi untuk berjaya dan cemerlang, dan murid kelas bawahan tidak akan berjaya dan lemah dalam pelajaran. Murid kelas atasan juga memiliki kredibiliti untuk mempunyai pekerjaan yang bagus, manakala murid kelas bawahan tidak akan mendapat pekerjaan yang bagus. Guru menganggap murid daripada kelas atasan sebagai aset untuk meningkatkan peratusan kemenangan sekolah, dan murid dari kelas bawahan akan menjejaskan peratusan kemenangan sekolah. Murid kelas atasan juga selalunya diberi jawatan sebagai ketua kelas, pengawas atau ketua kumpulan, dan murid kelas bawahan kebiasaannya menjadi murid biasa sahaja. Murid kelas atasan juga sering dipilih untuk menjadi wakil sekolah, dan murid kelas bawahan jarang dipilih menjadi wakil sekolah. Murid kelas atasan selalunya dimasukkan dalam kelas yang terbaik, dan murid kelas bawahan dimasukkan dalam kelas yang kurang cemerlang. Apabila melakukan kesalahan disiplin, murid kelas atasan jarang dikenakan tindakan. Tetapi apabila murid kelas bawahan melakukan kesalahan disiplin, mereka akan dikenakan tindakan yang besar.
Murid kelas atasan juga sering menjadi contoh dan murid kelas bawahan sering dijadikan contoh yang kedua. Okey, mari kita lihat layanan guru terhadap status ekonomi sosial murid di sekolah. Menurut Rasman tahun 2005, kelas sosial sebagai satu kumpulan individu atau keluarga yang berada pada satu kedudukan yang serupa dalam sistem ekonomi, pengeluaran, pengeluaran dan penggunaan bahan serta perkhidmatan dalam masyarakat. Jadi sini kita boleh lihat kedudukan yang bawah sekali ialah golongan miskin, yang kedua kelas bawahan pekerja, yang ketiga kelas pertengahan bawahan, yang keempat kelas pertengahan atasan dan yang kelima kelas atasan ataupun golongan tinggi. Menurut Renzer tahun 2002, penyesuaian murid di persekitaran sekolah amat dipengaruhi oleh kerapatan dan kerenggangan dalam hubungan antara guru dan murid. Kerapatan dalam hubungan antara guru dan murid yang ditunjukkan melalui kemesraan, kepercayaan dan darjah konflik yang rendah membolehkan seorang murid berasa selesa dan membolehkan ia menyesuaikan diri dengan persekolahan. Okey, isu yang seterusnya ialah kemahiran dan penguasaan bahasa. Okey, isu ini akan mengakibatkan murid mengalami kesukaran untuk memahami pengajaran dan salah faham dalam komunikasi. Okay. Murid yang terdiri daripada berbagai kaum akan berlakunya dialek bahasa yang berbeza yang akan memperkesan kepada pembelajaran di dalam bilik darjah. Bagi murid yang hanya menguasai dialek ibunda dan hanya memahami dialek tersebut, mereka akan menghadapi kesukaran dalam pembelajaran untuk melaksanakan kerja berkumpulan kerana masalah komunikasi. Maka mereka akan merasa rendah diri dan akhirnya sukar mewujudkan kesepahaman antara rakan lain. Satu laporan UNESCO mengenai keterpinggiran dalam pendidikan menampilkan keadaan pencapaian pendidikan dalam kalangan kanak-kanak minoriti etnik. Salah satu sebab kenapa ramai kanak-kanak minoriti etnik mempunyai prestasi pencapaian pendidikan yang rendah di sekolah adalah kerana mereka seringkali diajar dalam bahasa yang mereka tidak atau kurang faham. Seramai kira-kira 221 juta kanak-kanak bertutur di rumah dalam bahasa yang berlainan dengan bahasa pengajaran di sekolah. Dan ini menghadkan keupayaan mereka untuk memupuk asas-asas kukuh untuk pembelajaran pada masa hadapan. Kesukaran memahami pengajaran. Apabila berlakunya pertemuan dialek yang memberi impak kepada sesi pengajaran dan pembelajaran, maka perkara ini perlu dielakkan supaya tidak terjadinya pergaduhan dan salah faham. Ini juga untuk mengelakkan mereka daripada ketinggalan dalam pelajaran. Kerana, sebagai contoh, murid keliru dengan arahan yang diberikan oleh guru. Sepatutnya, menurut Nuriyati, guru harus melihat pengajaran sebagai an art rather than science, supaya guru berfikiran kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai budaya. Salah faham dalam komunikasi. Murid beranggapan guru memaksudkan perkara yang tidak sesuai dengan bahasa ibunda mereka, sedangkan guru menggunakan bahasa pengantar yang betul. Sebagai contoh, guru menggunakan satu perkataan yang sama dalam bahasa Melayu dan Iban, tetapi maksudnya berbeza bagi kedua-dua bahasa tersebut. Guru kurang mengetahui kosakata dalam bahasa ibunda seperti bahasa Iban untuk memberi penerangan kepada perkataan dalam bahasa Melayu yang ingin disampaikan. Oleh itu, guru hendaklah memastikan supaya semua murid menggunakan bahasa standard iaitu bahasa Melayu. Mother Founders Multilingual Education Research Kit terbitan UNESCO pada tahun 2016 adalah satu sumber menyeluruh, mendalam dan berwawasan yang memberi penekanan kepada pendekatan bahasa ibunda sebagai pendekatan yang mengutamakan pendidikan inklusif dan seksama serta pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Kesemua buku panduan dalam NTB NLED menyokong matlamat pendidikan untuk semua untuk pendidikan keterangkuman dengan tumpuan khusus kepada pendidikan untuk kanak-kanak daripada komuniti minoriti atau bahasa tidak dominan. Kit sumber ini berasaskan pengiktirafan bahawa pendidikan untuk semua tidak akan bersifat untuk semua sehingga kanak-kanak daripada setiap komuniti bahasa mempunyai kesampaian kepada alam persekolahan dalam bahasa yang mereka bertutur dan faham. Sekian daripada saya dan akan disambung oleh dua rakan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nazara binti Yusof. InsyaAllah saya akan menerangkan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah dari aspek gender, kaum dan kelas sosial. Isu yang ketiga adalah gender. Definisi gender. Gender berasal daripada bahasa Latin iaitu genus yang bererti jenis. Gender ialah sifat dan perilaku yang semua jadi yang ada pada lelaki dan perempuan yang bentuk secara sosial dan juga budaya. Dalam Kamus Dewan edisi keempat 2005, gender bermakna maksud golongan jenis kata dalam tata bahasa sesuatu bahasa seperti maskulin, feminin dan neuter. Gender berkait rapat dengan pembahagian peranan dan kedudukan di antara golongan lelaki dengan wanita dalam sesebuah masyarakat yang terhasil daripada proses sosialisasi dan budaya. Corak pemikiran antara lelaki dan perempuan adalah berbeza dan interaksi yang sihat seperti belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas. Dalam masa yang sama, batas pergaulan antara jantina perlu diberikan penekanan agar tidak bertentangan dengan tuntutan agama. Perempuan lebih tekun memberikan perhatian dalam pembelajaran, mematuhi peraturan bilik darjah dan sekolah, lebih kemas dan teratur, menunjukkan prestasi yang bagus di peringkat sekolah. Manakala lelaki menunjukkan prestasi baik pada peringkat menengah, pelajar lelaki biasanya mendapat perhatian guru dalam pembelajaran dan interaksi dengan guru, dan lebih baik dalam mata pelajaran dan lemah dalam mata pelajaran sastra dan bahasa. Esteem kendiri pelajar lelaki dan perempuan adalah sama pada masa masuk sekolah, tetapi esteem kendiri pelajar perempuan merosot apabila mencapai pertengahan tahun. Selain itu, budaya diamalkan di sekolah membentuk penerimaan kelainan gender, keupayaan dan prestasi pelajar mengikut gender. Menurut Berita Harian 2015, tajuk Seimbangan Prestasi Pelajar dan Perempuan mengatakan di sekolah pelajar perempuan sering diletakkan dalam kelas terbaik. Pelajar perempuan juga menunjukkan pencapaian cemerlang yang lebih menyeluruh dan konsisten dalam kebanyakan peperiksaan awam di negara kita. Malah, amat membimbangkan apabila bilangan pelajar lelaki yang cemerlang dalam pelajaran agak kurang menyelah, menyebabkan kurangnya calon lelaki layak ke sekolah berasrama pondok dan juga universiti. Isu yang keempat adalah perkauman. Apakah ini maksud dengan kaum? Menurut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia cetakan ke-9 1993, kaum bermaksud golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar, iaitu suku bangsa. Kaum juga boleh ditarifkan sebagai perkataan lain bagi bangsa. Kaum yang terbesar di Malaysia ialah kaum Melayu, Cina dan India. Menurut Bunjibu Abdul Mu'id 2012, di Malaysia hubungan antara etnik dilihat seperti tenang, namun masih tersemat perasaan negatif atau berprasangka antara etnik. Diskriminasi berlaku antara kaum apabila murid bersosial di sekolah. Duduk dalam kelompok satu kaum menyebabkan proses menyesuaikan diri dengan kaum lain agak sukar. Mempelajari dan mengamalkan budaya, cara berfikir dan pendapat kurang mendapat pendedahan dari budaya yang lain. Guru dilihat masih mempamerkan sifat perkauman seperti yang dilaporkan oleh akhbar-akhbar tempatan. Masih terdapat guru-guru yang tidak sensitif terhadap persekitaran yang pelbagai. Perbezaan sosial budaya antara etnik ini akan melahirkan konflik yang mungkin akan berlaku secara langsung dan tidak langsung. Sistem pendidikan memerlukan guru yang mempunyai pengetahuan, kesedaran dan kemahiran yang boleh menjadikan mereka sensitif terhadap latar belakang murid yang berbeza agar dapat menangani masalah hubungan antara kaum dengan kaedah yang positif dan proaktif. Kementerian Perpaduan Negara berharap isu kelasan kaum tidak berulang sama ada membabitkan sukan atau sebarang aktiviti persatuan dan pertubuhan di sekolah. Menurut Harian Metro 2021, di Sekolah Menengah Kebangsaan Bentera Luar Batu Pahat telah tular di media guru meletakkan syarat kaum bagi pendaftaran kurikulum pelajar tingkatan 1 sehingga menimbulkan bantahan awam. Dinyatakan bahawa bola sepak dan sepak takraw hanya terbuka untuk pelajar lelaki Melayu, bola jaring hanya terbuka untuk pelajar perempuan Melayu, sementara bola keranjang dan pingpong hanya terbuka untuk pelajar lelaki dan perempuan Cina. Berita Harian 2018, hubungan etnik negara lemah kerana sekolah pelbagai aliran. Profesor Bahasa Melayu yang juga fellow utama Institut Kajian Etnik Kebangsaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Datuk Dr. Teo Kok Seng berkata, ini kerana banyak perkara membabitkan hak dan keistimewaan orang Melayu yang menjadi asas perlembagaan dipertikaikan golongan muda dalam kalangan etnik lain.
Katanya perkara itu berlaku adalah disebabkan sistem pendidikan yang diterima mereka kerana wujud sekolah pelbagai aliran dalam negara yang membenarkan pengasingan etnik pada usia yang cukup muda. Katanya tindakan membenarkan pengasingan etnik pada usia cukup muda seawal 5 tahun ketika memasuki tadika hingga ke sekolah rendah yang mempunyai 3 aliran pastinya menyukarkan pelajar bergaul apabila dicantumkan di peringkat sekolah menengah. Perkara itu perlu diselesaikan dan ia perlu kepada sistem pendidikan satu aliran sebagaimana yang dilaksana negara jiran iaitu Singapura, Indonesia dan Thailand. Kita perlu rongkaikan sistem persekolahan supaya ia menjadi hanya satu aliran di mana tempat pun di dunia sistem inilah yang diguna pakai untuk menyatu padu anak bangsa dan menghasilkan produk yang sama identitinya. Kerajaan disaran agar menangani isu-isu perkauman dan agama dengan berkesan kerana ia boleh menghancurkan Malaysia. Pada masa sama, Pengarah Urusan Kumpulan Karang Kraf Datuk Dr. Husamuddin Yaakob menyifatkan suasana hubungan kaum dan agama di negara ini semakin parah terutama sejak 20 bulan lalu. Dalam satu wawancara khas yang disiarkan di Sinar Harian dan Astro Awani, Husamuddin menggesa sesuatu yang drastik dilakukan oleh kerajaan termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri-Menteri Kabinet bagi menangani masalah tersebut. Jika perlu, kata beliau, mana-mana akhbar dan portal yang mengapi-apikan isu-isu perkauman perlu ditutup. Bila portal-portal yang besar mengapi-apikan, sebagai contoh saya lihat kes soalan Dr. Zakir Naik di UNIMED. Satu isu kecil, satu universiti yang kecil. Soalan dalam subjek etnik dan di peringkat universiti kita sepatutnya mesti terbuka kepada fikiran-fikiran dan itu, tapi Lim Kim Siang pun komen suruh. Jadi saya rasa kalau orang macam Lim Kim Siang pun ambil isu yang remeh kecil ni, berapa orang ambil exam tu, berapa orang ambil periksa, tapi kerana ada hantu yang share, di-pick up oleh portal, di-komen oleh dan jago-jago yang nak jadi hero kepada bangsa mereka. Jago yang berfikiran kecil. Kalau tokoh-tokoh fikiran besar tak akan buat ni. Malah katanya isu Jawi sengaja diperbesarkan sedangkan ia boleh ditangani dengan cara bertolak ansur. Kenapa pemimpin-pemimpin Melayu yang dalam PH sunyi senyap dalam isu Jawi? Amanah ke PKR tak cakap, sedangkan di sebelah sana pemimpin kecil jangan kira pemimpin negara pun against, kan? So saya rasa kalau betul nak selamatkan negara, we have to do something. Justru beliau mencadangkan agar kerajaan mengeluarkan arahan agar diskusi isu sensitif mesti dipadamkan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Dalam Negeri juga perlu ambil tindakan tegas terhadap mereka yang mengapi-apikan semangat perkauman dan kebencian termasuk media jika ikhlas mahu selamatkan negara. Isu yang kelima adalah kelas sosial. Apakah yang dimaksud dengan kelas sosial? Roland Megan berpendapat kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam suatu bangsa yang sama. Menurut Kamus Dewan SC keempat, kelas sosial ialah golongan atau kumpulan dalam masyarakat yang berbeza antara satu sama lain atas ciri-ciri tertentu seperti taraf hidup. Kedudukan sosial berdasarkan asal keturunan. Berdasarkan perwatakan masyarakat, kita dapat menemui beberapa pembahagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Menurut Syed Ismail 2012, kelas sosial dikatakan segolongan individu yang mempunyai kedudukan yang sama dari segi kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran. Antara faktor kelas sosial yang kerap mempengaruhi pencapaian pelajar ialah seperti tahap ekonomi pelajar sama ada dari golongan miskin atau berada, tahap kesihatan dan tahap persekitaran. Perbezaan antara kedua-dua tahap ekonomi murid dapat dilihat dari segi kemudahan mendapatkan bahan-bahan rujukan, pelajaran dan buku latihan, kemudahan untuk mendapatkan rawatan kesihatan atau mendapat makan berkhasiat. Murid daripada golongan kaya tentunya akan memperolehi peluang pendidikan yang jauh lebih baik, namun bagi keluarga yang tidak berkemampuan dalam menyediakan peralatan atau bahan pembelajaran, perkara ini secara tidak langsung akan menyebabkan anak-anak mereka itu tidak dapat merebut peluang pendidikan dan menikmati perolehan pelbagai bentuk maklumat pelajaran dengan begitu pantas dan cepat.
Selain itu, faktor kelas sosial seperti tahap persekitaran iaitu suasana tempat tinggal yang tidak lengkap. Struktur kekeluargaan yang porak-poranda juga mainkan peranan penting. Suasana tempat tinggal yang lengkap dengan kemudahan asas, fizikal rumah dan keadaan persekitaran turut memberikan impak kepada jurang pendidikan. Struktur keluarga yang mempunyai jumlah ahli, keluarga yang kecil atau besar, kes perceraian, tak pendidikan ibu bapa, pengaruh luar terdiri dari masyarakat dan rakan sebaya juga memainkan peranan terhadap pembentukan kelas sosial dalam masyarakat. Merupakan kajian kes yang dicadangkan oleh Siti Masayu, Rosli Abdul Rashid dan Narima Samad pada tahun 2018. Dalam kajiannya mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Dapatan beliau menunjukkan arah kedua-dua hubungan adalah positif. Ini bermakna semakin tinggi pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan mereka, semakin tinggi tahap pencapaian akademik anak-anak mereka dan sebaliknya. Subrahli Abdullah dan Kalah Dewi pada tahun 2019 melaporkan terdapat hubungan positif antara pencapaian akademik dengan pendapatan keluarga. Ibu bapa yang berpendapatan tinggi akan dapat memenuhi segala perbelanjaan persekolahan anak-anak mereka. Ianya disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu faktor guru, rakan sebaya dan juga sekolah. Dari sudut guru, sebilangan guru gagal menarik minat pelajar untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran, khususnya masyarakat yang berada di kawasan pedalaman. Hal ini kerana ianya tidak menepati minat dan sosio budaya mereka. Sebagai contoh, menurut kajian yang telah dijalankan ke atas masyarakat Penang, Sarawak, sebilangan daripada mereka tidak melanjutkan pelajaran di peringkat menengah kerana ianya tidak serasi dengan sosio budaya mereka dengan murid lain dan ianya telah menjadi penghalang untuk mereka bersaing. Dari sudut rakan sebaya pula, apabila pelajar meningkat dewasa, mereka lebih terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Sebagai contoh, pelajar berbangsa India dan Cina berkawan rapat dengan pelajar yang berbangsa Melayu telah menunjukkan kecemerlangan di dalam subjek bahasa Melayu. Hal ini kerana pelajar Melayu tersebut telah menjadi tempat rujukan mereka di dalam subjek bahasa Melayu. Namun begitu bagi pelajar Cina yang tidak bergaul rapat dengan pelajar Melayu, berkemungkinan akan mendapat markah yang rendah di dalam subjek bahasa Melayu. Dari sudut sekolah pula, ianya lokasi sekolah turut memainkan peranan yang penting dalam pencapaian akademik pelajar. Bagi sekolah yang berada di kawasan bandar, kemudahan lebih lengkap dan mempunyai capaian internet yang tinggi menyebabkan pelajar di kawasan bandar lebih berpengetahuan dan meningkatkan motivasi mereka dalam pelajaran. Manakala bagi pelajar yang berada di kawasan luar bandar dan pedalaman, kurang mempunyai kelengkapan, capaian internet juga tidak memberangsangkan dan bahan bantu mengajar yang terhad, menyebabkan pelajar kurang mendapat pengetahuan yang meluas dan seterusnya mengurangkan motivasi pelajar serta membantutkan penguasaan ilmu. Seterusnya, kita lihat pula cara menangani isu ketidaksamaan kepelbagaian sosio budaya dalam pendidikan. Dari sudut bahasa, guru perlulah menggunakan laras bahasa yang standard yang mudah difahami oleh pelajar. Guru tidak seharusnya menggunakan dialek negeri masing-masing supaya pembelajaran dan pengajaran yang disampaikan oleh guru mudah difahami oleh pelajar. Manakala dari sudut layanan guru wajib memberi layanan sama rata tanpa mengira kelas sosial pelajar sama ada dari kelas bawahan, pertengahan dan juga tanpa mengira kaum. Hal ini supaya pelajar tersebut tidak
merasa terpinggir dan berkecil hati dengan layanan guru tersebut. Manakala dari sudut gender pula, guru haruslah mewujudkan kumpulan perbincangan yang berlainan jantina, tetapi guru juga harus menekankan tentang pergaulan supaya tidak terjadinya pergaulan yang melanggari batas. Manakala dari sudut kaum pula, ada dua cara menangani. Yang pertama sekali adalah aktiviti yang dirangka berupaya menanam semangat saling percaya mempercayai berlainan kaum. Yang kedua, aktiviti haruslah melibatkan pelbagai bangsa, sebagai contoh aktiviti sukan, aktiviti perkemahan dan sebagainya. Manakala dari kelas sosial, guru haruslah membuat kajian tentang latar belakang pelajar dan tahap sosioekonomi pelajar. Seterusnya, dari sudut pencapaian akademik, yang pertama sekali adalah guru-guru perlulah mengaplikasikan pedagogi responsif budaya. Apakah yang dimaksudkan dengan pedagogi responsif budaya? Ia bermaksud pengajaran yang menggunakan ciri-ciri budaya, pengalaman dan perspektif kepelbagaian etnik murid sebagai rangsangan untuk pengajaran yang lebih berkesan. Sebagai contoh, guru menerapkan elemen penceritaan tentang budaya kaum lain di dalam bilik darjah supaya pelajar daripada kaum lain tidak merasa terpinggir. Manakala dari sudut rakan sebaya pula, guru perlulah mewujudkan kumpulan perbincangan yang terdiri daripada pelajar yang berbilang kaum supaya proses interaksi berlaku secara kerap dan seterusnya pelajar yang berbilang kaum dapat menjadi rakan sebaya yang rapat. Hal ini dapat membantu pelajar yang lemah dalam pelajaran dengan wujudnya pelbagai buah fikiran, kerana apabila pelajar berbincang dengan pelajar yang berbilang kaum, maka pemikiran mereka akan lebih terbuka. Manakala dari sudut sekolah pula, kerajaan perlulah melengkapkan kemudahan seperti komputer, televisyen dan sebagainya untuk menjayakan program pembestarian sekolah. Di samping itu, kerajaan perlulah menggiatkan latihan penggunaan perisian khusus dan latihan penggunaan televisyen dalam pengajaran dan pembelajaran serta memperkenalkan program robotik kepada pelajar. Program seperti ini dapat menarik minat pelajar serta mendedahkan pelajar kepada dunia teknologi dan maklumat dan seterusnya meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Kesimpulannya, kepelbagaian sosio-budaya mendatangkan kesan kepada sistem pendidikan negara. Oleh itu, guru perlulah mempelajari kepelbagaian sosio-budaya dan perlu bijak dalam menangani isu yang berkaitan sosio-budaya supaya ianya dapat mencapai falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih.